Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua untuk Sains Tingkatan 3 KSTSM, Bab 2 Respirasi dan subtopik yang pertama dalam bab ini iaitu 2.1 Sistem Respirasi yang mana melibatkan tentang pernafasan. Okey, di sini anda boleh lihat ya muka cikgu yang sedang memakai mask atau pelitup muka. Okey, apakah kepentingan memakai pelitup muka ini? Okey, kepentingan dan kegunaannya ialah untuk menjaga udara yang masuk ke dalam sistem respirasi kita untuk memastikan bahawa udara tersebut adalah udara yang berkualiti, iaitu yang kurang habuk, debu, jerebu ataupun penyebaran untuk mengelakkan penyebaran virus ataupun bakteria yang banyak di dalam udara kita. Okey. Jadi sebenarnya apakah dia sistem respirasi ini? Okey, kalau kita lihat di sini, ini adalah definisi sistem respirasi, iaitu proses menyedut udara. Okey, udara tu kita sedut ataupun kita kenali juga sebagai proses menarik nafas. Kedua-dua ini adalah sama ya, menyedut udara dan menarik nafas. Juga melibatkan proses menghembus udara, iaitu kita mengeluarkan udara daripada badan kita oleh yang kita sebut sebagai organ kita sebagai peparu. Maksudnya proses menyedut udara masuk dan udara keluar ini adalah di peparu. Dan kita sebagai manusia normal mempunyai dua peparu, iaitu peparu kiri dan peparu kanan. Okey, bagaimana pula kepentingan untuk kita memastikan teknik pernafasan kita betul? Okey, dan apakah kebaikannya kepada badan kita? Okey. Teknik pernafasan yang betul ini adalah penting untuk kesihatan fizikal kita. Okey, kerana apabila teknik pernafasan yang betul, jadi oksigen akan dapat disedut dan dihantar ke sel-sel badan dengan semaksimum yang mungkin. Jadi ia sangat bagus untuk sel-sel badan kita bekerja. Dan menghasilkan tenaga. Okey, yang kedua adalah kesihatan mental. Ia penting untuk kesihatan mental kita kerana sel-sel otak kita memerlukan oksigen yang banyak. Jadi jika teknik pernafasan yang betul seperti mana yang cikgu cakap tadi akan menghasilkan oksigen yang banyak dan dapat dihantar ke otak dengan lebih banyak. Jadi sel-sel otak dapat oksigen lebih banyak dan dapat melakukan bahawa definisi sistem respirasi ini melibatkan udara yang dimasukkan in dan juga udara yang keluar, iaitu udara yang out. Okey, untuk in prosesnya adalah menyedut atau menarik nafas. Untuk out melibatkan proses menghembus nafas. Okey, now mari kita lihat pula struktur bahagian badan yang terlibat dalam sistem respirasi ini. Ya, inilah dia. Okey. Organ-organ yang terlibat dalam sistem respirasi. Okey, kita akan mulakan dengan yang pertama, bagaimana udara akan masuk. Okey, udara masuk melalui hidung kita. Okey, dan ini adalah struktur yang pertama kita lah, yang udara masuk melalui hidung. Juga kadang-kadang udara juga masuk melalui mulut. Okey, kemudian udara tersebut akan melalui rongga hidung. Okey, rongga hidung. Namanya adalah rongga hidung. Okey, ini adalah dua struktur utama pertama yang dilalui oleh udara. Okey. Kemudian daripada udara yang masuk melalui hidung dan mulut ini akan bercantum di sini. Okey, di mana kawasan ini kita namakan dia di sini ya. Percantuman ini kita namakan dia sebagai pharynx. Okey, dan ada S. Okey, ejaan kena betul ya. Pharynx ada S. Kemudian udara ini akan terus ke bawah melalui pharynx ya. Kemudian terus ke percantuman dua. Kemudian udara akan terus ke bawah
Okey, dan melalui satu lagi struktur di kawasan tekak kita yang kita namakan sebagai larynx. Larynx tetap ada S. Okey, kalau kita lihat di sini ya, kedua-dua ejaan ini hampir sama. Yang membezakan adalah F dan L. Cara nak ingat ialah di dalam alfabet A sehingga Z, F yang kita akan jumpa dulu, kemudian barulah L. E, F, G, H, I, J, K, L. Okey, maka yang di atas ini adalah F dan di bawahnya kemudiannya adalah L, larynx. Okey, mudah nak ingat ya. Okey, sementara itu sebelum di tengah-tengah antara faring dan larynx ini ada satu struktur yang merupakan unjuran kecil. Unjuran ini kita namakan sebagai epiglottis. Glottis. G-L-O ya, bukan G-O-L. Glottis. Okey, struktur ini penting dalam pembukaan dan penutupan saluran. Nanti kita akan belajar details lagi ya. Okey, seterusnya udara akan turun ke bawah. Okey, turun ke bawah dan di kawasan ini kita kenali sebagai trachea. Trachea. Okey, dan trachea ini panjang sehinggalah berlaku udara tersebut akan terbahagi dua di pertemuan dua cantuman lah ya. Okey, terbahagi dua cabang yang mana setiap cabang ini, okey, ini cabang yang pertama dan ini adalah cabang yang kedua. Okey, kedua-dua ini kita namakan sebagai bron, B-R-O-N, cus, K-U-S, cus, bronchus. Bronchus ini juga mempunyai dua, iaitu belah sini kita namakan sebagai bronchus kanan dan di sini adalah bronchus kiri. Okey, di sini adalah mata. Okey, jadi di sini adalah kanan dan di belah sini adalah kiri. Okey, kiri manusia tersebutlah. Okey, kemudian apabila telah pun melalui bronchus, jadi ia akan terus bergerak sehinggalah ke hujung-hujung cabang ini. Kita boleh nampak ya, ada cabang-cabang yang banyak, yang halus lagi. Setiap cabang-cabang ini kita namakannya sebagai bron. Ya, sama ya, bron. Okey, tapi ini kiol. Bronchiol. K-I-O-L. Bronchus yang besar, bronchiol yang kecil-kecil. Senang nak ingat ya. Okey, kalau kita lihat ya daripada gambar wajah yang dibesarkan ini, bronchus ini adalah di sini. Kita boleh nampak ya, ada saluran-saluran yang kecil-kecil yang menghubungkan yang gugusan-gugusan inilah yang bulat-bulat ini. Okey? Dan struktur yang bulat-bulat ini kalau dilihat daripada besar di sini ya, kita nampak ada bulat-bulat lah, banyak bulat-bulat ini. Okey, tapi bila kita besarkan bulat-bulat ini, setiap bulatan ini pula mempunyai gugusan bulatan yang lagi banyak. Okey? Satu bulatan dan dalam satu bulatan ada banyak lagi bulatan-bulatan. Okey, bulatan-bulatan ini kita kenali sebagai alveolus. Alveolus. Okey, alveolus. Jadi alveolus ni ada banyak ya. Dan kalau kita lihat di sini, kalau kita potong ke alveolus ini, kita boleh nampak bulatan-bulatan kecil. Bulatan-bulatan kecil ini adalah gas dan udara yang masuk. Jadi udara akan masuk sehinggalah ke alveolus. Dan kemudiannya gas akan dibebaskan keluar daripada alveolus ke kapilari-kapilari darah. Kalau kita lihat di sini ya, ada yang jaringan yang berwarna merah dan warna biru. Ini adalah kapilari darah yang mengangkut darah. Jadi oksigen akan dikeluarkan dan dihantar ke kapilari darah ini untuk masuk ke darah. Tetapi darah pula sebelum itu akan membebaskan karbon dioksida. Okey, karbon dioksida masuk ke alveolus untuk disingkirkan.
Okey, bagaimanakah pula perjalanan karbon dioksida ini? Jadi perjalanannya ialah bermula daripada alveolus ke bronchiole, ke bronchus, kiri dan kanan, kemudian ke trachea, laring, faring, hidung dan rongga hidung seterusnya akan keluar melalui hidung. Okey, begitulah perjalanan udara masuk dan udara keluar sehinggalah sampai ke alveolus dan kapilari darah. Okey, bagaimanakah pula struktur-struktur bahagian yang lain yang juga terlibat dalam sistem pernafasan ini, sistem respirasi ini? Okey, contohnya yang cikgu nak tunjukkan sekarang ni adalah otot. Okey, kerana otot ini adalah penting kerana ia boleh meregang dan juga boleh mengecut. Jadi ia membantu pergerakan badan kita dalam menarik dan menghembus nafas. Okey, jadi otot yang terlibat di bahagian atas ini, di bahagian tepi ini, kita namakan sebagai otot inter dan cikgu sambung di bawah ini costal. Okey, otot intercostal. K-O-S. Costal. Okey, seterusnya otot yang kedua yang terlibat dan mempengaruhi sistem respirasi ini ialah di bawah ini. Nak cikgu buatkan dengan warna hitam. Ini adalah otot yang kita kenali sebagai diafragma. Okey, F-R-A-G-M-A, fragma. Okey, dan juga seterusnya ini adalah struktur bagi yang kita kenali sebagai peparu. Okey, di sebelah kanan, jadi kita kenali sebagai peparu kanan. Sementara di belah ini kita namakan sebagai peparu kiri. Okey, peparu kanan dan peparu kiri ini adalah sama. Okey, sama saja. Cumanya satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Okey, dan ini adalah sistem respirasi kita di dalam peparu kanan dan juga peparu kiri. Sehinggalah dapat menghantar oksigen ke kapilari darah dan juga mengangkut karbon dioksida daripada kapilari darah keluar. Mudah saja kan? Okey, sekarang mari kita membuat ulang kaji untuk mekanisme pernafasan. Okey, kita mulakan dengan yang pertama, udara masuk melalui hidung. Okey, kita sebut sama-sama supaya dapat mengukuhkan lagi pemahaman dan ingatan. Okey, kemudian daripada hidung ke rongga hidung. Okey, kemudian diteruskan perjalanan sehinggalah pertemuan daripada mulut ke tengah-tengah ini. Oh ya, selain daripada hidung, ia juga boleh melalui mulut lah. Okey, dan masuk ke rongga mulut. Okey, kemudian berlaku pertemuan di sini dan di tempat ini kita namakan dia sebagai F. Okey, faring. N-K ada S di sini. Kemudian meneruskan perjalanan melalui sehinggalah di pertemuan dekat sini ya. Permulaan ini laring. FL faring, laring. Teruskan perjalanan di tengah-tengah ini yang kita kenali sebagai trachea. Okey, trachea. Dan sehinggalah ada dua simpang. Persimpangan ini kita kenali sebagai bron. B-R-O-N. Kus. Bronchus. Okey. Kemudian bronchus ini dipecahkan kepada banyak cabang-cabang yang kita kenali sebagai bronchiole. Okey. Cabang-cabang yang halus ini namanya bronchiole dan di hujungnya terdapat biji-biji yang kecil-kecil, bulat-bulat yang kita kenali sebagai alveolus.
Ya, inilah dia mekanisme kita akan fokus pernafasan. Menarik nafas, iaitu dalam bahasa Inggeris kita kenali sebagai inhale. Okey, kenapa cikgu sebutkan ini? Sebab saya nak fokus dengan perkataan in. Bermaksud udara masuk. Okey, kita tengok dulu struktur-struktur yang terlibat sebelum kita mengisi dan memahami setiap poin ini, ya. Okey, yang pertama sekali ini adalah laluan udara. Okey, laluan udara yang masuk. Okey, kemudian kita ada struktur yang kita kenali di sini, ya, sebagai peparu kanan. Okey, kemudian ialah peparu kiri di sini. Okey, next di sini pula adalah trakea. Okey, di sini kita ada unjuran-unjuran tulang, ya. Daripada ini adalah tulang tengah kita yang kita kemudian ada keluar banyak tulang-tulang halus yang kita kenali sebagai tulang rusuk. Setiap manusia yang normal mempunyai 12 pasang. Okey, 12 pasang iaitu 12 pairs tulang rusuk. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ada kecil di sini, ya. Dekat sini, okey, 11 dan 12. Okey, tapi dia yang 11 dan 12 ini tidak sampai ke hadapan. Hanya di bahagian belakang sahaja. Okey, kemudian ini pula kalau kita lihat kat sini ada di bawah sangkar rusuk kita, okey, ada satu dilapisi oleh satu lapisan otot yang kita kenali sebagai otot interkostal. Ianya berada di bawah sangkar rusuk kita. Okey? Dan sementara di bawah ini ialah kita punya diafragma. Okey, ini adalah pandangan hadapan kita punya peparu, rusuk dan juga diafragma. Manakala ini pula adalah daripada pandangan sisi. Okey, sama juga seperti tadi. Ini ialah laluan udara masuk, ya. Ketika tadi daripada atas, ini kita nampak daripada hidung. So, udara masuk kat sini. Kemudian, kita punya sangkar rusuk untuk menarik nafas. Cuba anda tarik nafas sama-sama. Tarik nafas. Okey, bila kita tarik nafas, kita dapat rasakan seluruh badan kita akan terangkat ke atas, akan naik ke atas. Betul? So, sama jugalah di sini. Sangkar rusuk kita akan sangkar rusuk ini akan ke atas. Okey, cikgu harap semua orang dapat menarik nafas sekali lagi. Bila kita menarik nafas, semua badan kita akan naik ke atas. Okey, kemudian di sini kita boleh lihat, ya, di kawasan udara masuk ini. Okey, yang ini kita namakan sebagai rongga toraks. Jadi, apabila kita menarik nafas, secara automatiknya isi padu untuk rongga toraks ini, rongga toraks, T-O-R-A-K-S, akan bertambah. Dan manakala untuk diafragma ini pula, kita dapat lihat, ya, anak panahnya ke arah bawah. Jadi, diafragma di sini dalam keadaan otot, sebab dia adalah otot, ya. Diafragma akan mengecut. Kerana otot boleh meregang dan mengecut dalam situasi ini, ianya akan mengecut dan akan bergerak ke dia bergerak, ya. Bergerak ke arah anak panah ini ke bawah, jadi ke bawah. Jika anda lihat di sini, ya, sekarang ini sangkar rusuk akan ke atas, diafragma akan ke bawah, jadi isi padu ini akan besar. Kerana dia akan tolak ke tepi, tolak ke bawah. Jadi besarlah kawasan dia. Dan sesuailah untuk kita punya mekanisme, iaitu menarik nafas in, udara masuk.
keyword di sini adalah udara masuk. Macam mana kita nak memaksimumkan udara masuk ini? In. Okey, jadi jom kita lihat apakah bagaimanakah mekanisme bagi menarik nafas. Okey, kita boleh dapatkan banyak poin di sini dan banyak markah anda boleh dapat. Okey, poin yang pertama sekali, anda perlu sebut tentang otot interkostal. Kenapa perlu otot ya? Kerana otot inilah yang boleh bergerak, mengecut, memegang dan membantu pergerakan. Okey, jadi untuk situasi menarik nafas ini yang badan kita naik ke atas, okey, kita tarik nafas dan naik ke atas, jadi otot interkostal pada waktu ini perlu mengecut. Okey, dia tidak perlu memegang. Bila ia mengecut ya, okey, seperti mana kita punya getah, apabila mengecut, ia akan memendek. Okey, kalau memegang dia akan memanjang. Okey, jadi untuk ini otot interkostal akan mengecut dan memendek. Jadi bila ia memendek, ia dapat membantu untuk sangkar rusuk naik ke atas. Okey, dan di sini kita dapat lihat apabila ia mengecut dan memendek, ia sekaligus akan menarik sangkar rusuk ini untuk bergerak, okey, ke arah atas dan juga ke arah luar. Okey, jadi semuanya akan naik ke atas. Kita boleh rasa dada kita pun naik ke atas. Kan kalau kita nak cek mangsa sama ada ia masih bernafas ataupun tidak, kita akan pegang dada dia dan tengok dada dia naik atas ataupun tidak, kan dia bergerak. Okey, so ini adalah yang pertama. Semua ini dikawal oleh otot interkostal yang mengecut dan menjadi pendek. Okey, yang kedua pula ialah poin yang kedua, kita tetap juga bercakap tentang otot. Iaitu otot kedua tadi adalah diafragma. Okey, otot pertama interkostal, otot kedua diafragma. Kita memang ada dua otot saja ya dalam mekanisme ini. Okey, jadi otot diafragma juga sama seperti otot interkostal. Ianya akan mengecut. Apabila mengecut, ia akan memendek, menjadi pendek. Okey, dan apabila otot ini mengecut, maka dia akan menarik. Sebab bila dia pendek, dia tarik lah. Okey, so menarik diafragma, struktur diafragma di bawah ini ya. Okey, untuk ke mana? Ke bawah. Okey, jadi dia akan seperti inilah. Satu tertarik ke atas, satu lagi tertarik ke bawah. Kenapa tertarik ke atas dan tertarik ke bawah? Sebab kita nak besarkan rongga ini supaya dapat membawa masuk oksigen sebanyak mungkin ke dalam ini. Jadi ini ke atas, ini ke bawah. Okey, jadi diafragma pula dalam keadaan ini dia akan ke bawah. Jadi asalnya diafragma dalam keadaan bentuk seperti ini, berbentuk kubah. Jadi dia akan ditolak ke bawah. Okey, ditolak ke bawah seperti ini. Oops. Dan dia akan melepeh. So ini adalah perkataan yang kita akan gunakan, iaitu mengecut, menarik dan melepeh. Jelas kan? Okay. Poin yang ketiga, untuk markah yang ketiga yang anda boleh dapat ialah sangkar. Kita sembang tentang sangkar rusuk pula. Okay, so sangkar rusuk dan diafragma akan bergerak. Betul kan? Okay, kemudian apabila dia bergerak, ia akan menyebabkan, ini poin dia yang penting, iaitu rongga toraks. Jadi macam cikgu cakap tadilah, bila ini bergerak ke atas, ini taklah. Ke bawah, jadi ia akan membesarkan rongga toraks ini. Jadi rongga toraks akan lebih besar. The keyword is lebih besar. Dan isi padu dia pun lebih besar, bertambah. Dan apabila kawasan ini lebih besar, apabila kita berada dalam sesuatu kawasan ataupun keluasan yang besar, maka tekanan di dalam dia adalah rendah. Ataupun kita boleh guna perkataan berkurang.
Kenapa? Kerana ia tidak terhimpit-himpit. Okey. Tekanan udara akan bertambah jika kawasan dia sangat kecil. Jadi udara berhimpit-himpit di dalamnya. Tetapi kalau kawasan itu besar, luas, udara tidak berhimpit-himpit, maka tekanan udara berkurang. Ataupun kita boleh guna perkataannya lebih rendah. Okey. Cikgu suka kalau awak gunakan perkataan lebih ya. Sebab sekarang ini kita akan comparekan tekanan di dalam rongga toraks ini dengan tekanan di luar badan kita. Tekanan di luar di atmosfera adalah kekal sama. Tetapi tekanan di dalam badan kita yang berubah-ubah. Okey, jadi sekarang ini dalam keadaan situasi menarik nafas, tekanan udara di dalam badan kita adalah rendah dan berkurang. Okey, dan poin yang keempat, keempat untuk markah yang keempat, tekanan udara adalah lebih. Okay, sekarang ni kita nak comparekan dengan tekanan udara di luar kita ya. Apabila tekanan udara di dalam ni drop sangat sebab luas, drop dan dia sangat berkurang, jadi tekanan udara di luar akan lebih tinggi. Okey, di luar lebih tinggi berbanding dengan di dalam. Bukanlah cikgu cakap, oh, bila kita tarik nafas je, tekanan atmosfera dekat kawasan kita drop. Oh, tidak. Tekanan adalah sama. Okey, dan ia mungkin berubah daripada segi cuaca lah. Okey, tetapi tekanan yang berubah adalah di dalam rongga toraks kita. Okey. So, tekanan udara yang lebih tinggi, cikgu nak tambah supaya anda tidak salah faham ya. Okey. Oh, di sinilah cikgu nak tambah di luar berbanding. Berbanding. Tekanan kita gunakan P iaitu pressure. Tekanan di dalam rongga toraks. Okey. Okey, ini yang berlakulah berbanding dengan tekanan di dalam rongga toraks. So, dapat membantu menolak udara dari membantu udara bukan dari ni. Membantu menolak udara masuk ke dalam peparu. Okey, sebab kita tahu ya, tekanan, cikgu gunakan huruf P ya. Tekanan is pressure. Pressure yang tinggi, okey. Di sini udara akan bergerak daripada tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. So, sebab dia nak cuba menstabilkan tekanan yang tinggi. Jadi, tekanan yang tinggi ni awak perlu tahu ya, tekanan yang tinggi, pressure yang tinggi, dia cuba untuk menolak udara. Jadi, udara akan tertolak ke kawasan yang mana tekanan udaranya adalah lebih rendah daripada kawasan A ini. Okey, jadi situasi yang berlaku, tekanan yang tinggi di luar, lebih tinggi di luar, menolak udara masuk ke dalam ini yang mana mempunyai tekanan yang lebih rendah. Okey, jadi perbezaan tekanan membantu untuk kita menarik nafas sebenarnya. Okey, jelas di sini ya. Okey, untuk lebih memahami, mari kita membuat ulang kaji tentang menarik nafas. Okey, untuk menarik nafas ini ya, cikgu dah cakap kita gunakan in, iaitu masuk. And in Englishnya, ada ulat pula. In Englishnya kita kenali sebagai inhale. In, udara masuk. Okey, jadi yang pertama sekali kita kena sebutkan ialah berkenaan dengan otot interkostal. Okey, kita ulang kaji ya. Dan otot interkostal ini berada di bawah kawasan yang cikgu buat merah ni, di bawah sangkar rusuk kita. Okey, kiri dan kanan kedua-duanya ada otot ini. Maka otot interkostal akan mengecut dan menjadi pendek. Okey, ini cikgu buat satu tambahan. Tapi keywordnya adalah mengecut. Okey, bila dia mengecut, dia akan menarik sangkar rusuk ini. Sangkar rusuk dan bergerak ada dua ya, ke atas dan ke arah luar.
Okey, jadi sangkar rusuk ini akan tertarik ke atas. Semua ni naik ke atas dan juga kalau yang kat bahagian depan akan bergerak ke hadapan lah, keluar. Jadi kita pun dapat rasa dada kita naik. Itu adalah tarik nafas. Okey, yang pertama kita kena cerita tentang otot intercostal. Macam cikgu cakap tadi, pertama dan kedua mesti cerita tentang otot. Yang kedua juga adalah otot. Tapi bukan intercostal, ia ialah diafragma. FGMA, fragma. Juga akan mengecut. Okey, ni senang je awak nak ingat. Okey, kalau tarik nafas semuanya mengecut, sama. Okey, sama mengecut dekat sini. Okey, dan kemudian bila mengecut ia akan jadi pendek. Okey. So, diafragma ini dia akan mengecut jadi pendek. So, bila dia jadi pendek, dia akan ke bawah. Dan dia akan melepih seperti ini. Okey, jadi dia akan tarik diafragma ini ke bawah dan menjadi melepir. Ini adalah keyword dia yang kita pakai. Guna pakai ke bawah dan melepir. Menjadi lepir. Okey. So, daripada seperti ini asalnya kubah. Dia akan turun ke bawah dan melepir seperti yang warna biru ini tadi. Okey, jadi kita dapat lihat di sini ya. Apabila semua naik atas, semua turun bawah. Kawasan rongga toraks ini akan besar. Isi padunya akan bertambah. Betul kan? Okey, jadi yang ketiga, bila sangkar rusuk dan diafragma ni bergerak, jadi rongga toraks yang berwarna merah, yang hijau ini, okey, dia akan membesar. Makin ke atas, makin ke bawah, dia akan makin besar. Okey, jadi rongga toraks lebih. Okey, keywordnya adalah besar. Keluasannya bertambah. Okey, jadi bila ianya lebih besar, macam cikgu cakap tadi, kawasan yang luas, jadi tekanan udara di dalamnya tidak berasak-asak, jadi semuanya lebih relax, jadi tekanan berkuranglah. Okey, tekanan udara akan drop, berkurang. Macam kita juga kat tempat yang sesak-sesak, kita rasa stres, kita rasa tekanan sangat. Okey, tapi tempat-tempat yang luas, tekanan adalah lebih rendah seperti ini, tempat yang besar. Okey, tekanan cikgu nak tambah ya, yang penting di dalam rongga toraks ini berkurang. Okey, kemudian yang keempat, bila kita dah cerita tentang tekanan udara di dalam ini rendah, kita comparekan, kita bandingkan dengan tekanan udara di luar. Okey, jadi tekanan udara luar, okey, cikgu tulis kat sini tekanan luar yang lebih tinggi. Okey, luar lebih tinggi daripada tekanan dalam. Okey, akan membantu menolak tekanan yang lebih tinggi ini dari luar ini, menolak udara masuk ke paru-paru kita. Dah siap. Simple saja. Okey, poin pertama otot intercostal, kedua diafragma, ketiga rongga toraks, dan keempat awak ceritakan tentang tekanan. Okey, cikgu nak bagi senang ingat. Yang pertama cerita tentang otot intercostal. Okey, yang kedua kita cerita pula tentang otot juga, tapi kita diafragma, fokus kepada diafragma. Yang keempat kita cerita tentang ya Allah. Okey, yang ketiga kita akan cerita tentang rongga toraks. Okay, tak nampak nombor. Okey, cikgu tulis. Pen warna hitam nombor 3 dan pen yang warna purple nombor 4. Kita cerita tentang tekanan. Perbezaan tekanan antara tekanan luar dan tekanan dalam. Okey, dah siap. Ini adalah fokus untuk menarik nafas sahaja.
inhale dan udara akan dapat masuk. Macam kita dah bincang tadi, ini kita bincang yang pertama dan ini cikgu ulang semula. Okey? Mudah je. Okey, setelah anda belajar tentang mekanisme menarik nafas, mesti anda tertanya-tanya, bagaimana ya udara yang masuk itu akan dapat diasingkan ataupun tidak, udara tersebut tidak memasuki rongga ataupun saluran makanan yang masuk. Okey, apa yang membezakan? Bagaimanakah perbezaan dapat dilakukan untuk udara masuk dan makanan masuk? Jadi, di sini cikgu akan terangkan bagaimana perbezaannya, iaitu menelan dan bernafas. Udara masuk, makanan masuk. Okey, ini makanan masuk. Sementara untuk bernafas ini, udara masuk. Okey, kat sini kita boleh lihat perbezaannya. Bermula dengan yang pertama iaitu semasa menelan bolus. Bolus ini adalah makanan yang telah pun bercampur dengan air liur kita dan kita kenali sebagai bolus. Okey, apabila bolus masuk melalui mulut ya. Okey, bolus mestilah masuk melalui mulut, kita makan daripada mulut. Okey, dia akan masuk dan turun ke bawah. Dalam keadaan ia turun ke bawah ini ya, asalnya epiglottis akan ke atas. Okey, epiglottis dia bergerak ke arah atas, tetapi apabila bolus mula masuk dan melalui epiglottis, epiglottis akan bergerak ke bawah dan seterusnya ianya akan menutup trakea. Sebab trakea adalah untuk saluran udara, bukan makanan. Okey, jadi epiglottis akan ke bawah dan menutup. Okay, so epiglottis adalah unjuran yang kecil, jadi di sini awak boleh nampak dia menutup ruang trakea. Ini adalah trakea. Okay, kemudian ianya akan boleh terus ke bawah dan apabila melepasi kawasan epiglottis ini, seterusnya epiglottis akan bergerak ke atas dan kembali ya, dan trakea akan terbuka kembali. Jadi bila bergerak ke atas, trakea terbuka. Okay, jadi penerangannya, epiglottis akan jatuh ke bawah. Okay, apabila bolus ataupun makanan sedang melaluinya. Jadi, pada waktu ini trakea akan tutup. Fungsi dia adalah untuk menutup trakea. Jadi, apabila epiglottis ke bawah, dia tutup saluran trakea ini. Bila dia naik ke atas, ini dia dalam keadaan di atas ya. Jadi, trakea akan terbuka. Dia ke bawah, dia tutup. Okey? So macam mana pula kalau bernafas? Bernafas macam tadilah. Epiglottis ke atas. Jadi trakea terbuka. Jadi epiglottis naik ke atas, trakea buka. Nak senang ingat ya, bila naik atas dia akan on. Dia akan buka. Tapi bila dia turun bawah, dia akan off. Dia akan tutup. Itu je nak mudah ingat. Okey, jika tadi kita telah mempelajari